Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ini adalah sirah berkaitan dengan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW selepas kerasulan. Kamu dah belajar sebelum kerasulan dan selepas kerasulan pun kamu dah belajar sikit, dah habis. Kita akan ulang kaji balik dan sambung sampai habis. Okey, baik, selepas kerasulan. Baik. Sebelum tu kita ulang kaji balik. Okey, soalan. Apa yang berlaku ketika Nabi Muhammad SAW berumur 2 tahun? Peristiwa besar. Apa yang berlaku? Ketika Nabi berumur 2 tahun. Siapa nak respon? Ada respon? Syamil ada, Syamil. Apa yang berlaku ketika Nabi berusia 2 tahun? Peristiwa besar yang berlaku ketika Nabi berusia 2 tahun. Aiman Zafran ada? Aiman Zafran. Ada Ustaz. Apa yang berlaku peristiwa ketika Nabi berumur 2 tahun? Peristiwa besar yang berlaku ketika Nabi berumur 2 tahun. Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Kenapa tak tahu? Okey. Yang lain ada jawapan? Ketika Nabi berumur 2 tahun. Iman Auf ada? Iman Auf. Iman Auf? Okey, maaf tak ada. Okey, siapa yang boleh jawab? Apa yang berlaku ketika Nabi berusia 2, peristiwa besar yang berlaku ketika Nabi berusia 2 tahun? Dada baginda dibelah. Ya, dan dah baginda dibelah kan, itu peristiwa yang besar. Dan kita pun taklah ingat peristiwa seharian Nabi, hari-hari Nabi buat apa. Cuma kita ingat peristiwa paling besar kan, peristiwa besar. Tak banyak pun peristiwa Nabi yang besar-besar kan. Kita perlu ingat yang dipelajari dalam surah. Betul, dada Nabi dibelah oleh malaikat Jibril kan, ketika Nabi sedang bermain di kampung Halimah Sa'diyah. Maka malaikat Jibril datang membelah dada Nabi dan membasuh dada Nabi, mencuci dada Nabi, mencuci hati Nabi, membelah dada dan ambil hati dan cuci. Okey, seterusnya. Pada umur berapa tahun? Pada umur Nabi berapa tahun ibunya wafat? Pada umur berapa tahun ibu Nabi wafat, ibu baginda wafat? Ada siapa nak jawab? Kalau tak boleh jawab, tengoklah nota. Iskandar. Ada Iskandar, no Iskandar Syafiq. Iskandar, pada umur Nabi berapa tahun ibunda baginda wafat? 6 tahun. 6 tahun? Ya ke? Dah pasti? Betul, 6 tahun. Kalau bapa saudaranya Abu Talib wafat, umur berapa tahun? Nabi umur berapa tahun? Kalau bapa saudaranya Abu Talib wafat, umur berapa tahun? 10 tahun. 10. Ya ke 10? Tak. Benar ke 10? Fawaz ada jawapan, Fawaz. Fawaz Aqil. Pada umur berapa tahun bapa saudaranya wafat?
Awak Safi ada? Ada. Berapa tahun umur bapa saudara Nabi wafat? 20. 20? Ya ke 20? 15. Teka. Main teka. Kan ada dah dalam sebelum ni belajar dalam riwayat hidup Nabi. Peristiwa penting dalam kehidupan Nabi sebelum kerasulan. Hari ni kita nak belajar selepas kerasulan. Ni yang sebelum kerasulan umur berapa? Baik. Umur 8 tahun. Kamu boleh tengok umur 6 tahun mak dia wafat. Umur 8 tahun bapa saudaranya Abu Talib wafat. Kan? Masa dalam kandungan bapanya Abdullah wafat. Okey. Umur berapa tahun baginda terlibat dengan perjanjian Al-Fudul atau Hilfu Fudul? Hilfu Fudul. Berapa tahun? 20 tahun. 20 Tahun. Ya. Betul. Pada umur 20 tahun. Hilfu Fudul bernama? Siapa ingat perjanjian Hilfu Fudul? Satu perjanjian bagi membeluk orang yang teraniaya dalam perniagaan. Membela. Membela. Sebab ini satu perjanjian yang mana Nabi iktiraf walaupun perjanjian ni berlaku sebelum datangnya Islam, tetapi Nabi iktiraf bahawa ini adalah satu perjanjian yang baik. Walaupun dia datang daripada musyrikin, daripada orang-orang Quraisy yang belum Islam, tetapi Nabi iktiraf bahawa ianya satu perjanjian yang baik bila mana Nabi jadi Rasul. Jadi kebaikan dia kita terima lah walaupun dia datang daripada orang bukan Islam sekalipun. Kita iktiraf kebaikan. Baik. Sebenarnya kita masuk bab hari ini adalah selepas kerasulan menerima wahyu pertama. Okey, boleh seorang siapa volunteer, siapa sukarela untuk cerita kat saya bila Nabi terima wahyu, umur berapa, di mana. Minta seorang tolong ceritakan. Siapa yang volunteer untuk ceritakan? Fawaz, boleh cerita? Fawaz? Tak ada? Alisha ada Alisha? Alisha. Ya, Ya, Alisha, boleh ceritakan kat saya tentang apa-apa saja tentang kisah ataupun peristiwa Nabi menerima wahyu pertama. Apa-apa saja, you tahu Nabi umur berapa, dekat mana, bila, apa terjadi. Silakan. ketika Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, Ya. baginda menerima wahyu pertama. Okay. Yang pertama, okay. Apa yang Nabi sedang buat dan bagaimana keadaan dia terima ketika itu? Di Gua Hira, Di Gua Hira. Ya, Nabi buat apa di Gua Hira? memikirkan cara menyelamatkan umat daripada kesesatan jahiliah. Betul, kan. Okey, masa itu umat ataupun masyarakat jahiliah sangat teruk. Mereka menyembah berhala, mereka hidup dalam keadaan mabuk-mabuk, mereka hidup dalam keadaan suka menipu satu masyarakat yang rosak. Jadi Nabi mengasingkan diri ke Gua Hira. Okey. Terima kasih Alisha. Minta seorang baca buku teks muka surat 146. Kita pun boleh baca dekat skrin. Minta seorang baca. Minta seorang baca. Siapa yang nak belajar baca Jawi, nak test bacaan Jawi dia, nak mengasah ketajaman baca Jawinya, minta baca. Siapa? Saya Ustaz. Ya, siapa tu saya? Aiman. Aiman, okey, boleh. Aiman, sila. Era kerasulan Nabi Muhammad SAW bermula ketika baginda berumur 40 tahun.
Ketika itu baginda suka bersendirian di Gua Hira untuk beribadah dan memikirkan cara menyelamatkan umat daripada kesesatan jahiliah. Pada suatu hari dalam bulan Ramadan, baginda didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam memeluk erat Nabi Muhammad SAW 3 kali dan menyuruh baginda membaca. Setiap kali Jibril menyuruh baginda membaca, baginda menjawab, saya tidak tahu membaca. Akhirnya Jibril alaihissalam mengajar Nabi Muhammad SAW wahyu pertama. Ya, kamu macam. Baca dia punya surah tu. Ya, baca surah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Terjemahan: bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta sekalian makhluk. Dia mencipta manusia daripada segumpal darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajar manusia Pena tu pena. Okey. pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa-apa yang tidak diketahui. Okey. Kamu? Setelah Nabi Muhammad SAW menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah, baginda menjalankan tugas dakwah dengan gigih dan sabar. Dakwah yang disampaikan oleh baginda mendapat sambutan daripada masyarakat Arab, terutama hamba abdi dan golongan yang lemah. Namun begitu, ada juga yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Baik, jadi baginda, poin yang pertama adalah ketika dia berumur 40 tahun. Macam Iman baca dan Alicia beritahu tadi bahawa Nabi umur 40 tahun. Dia menerima wahyu pertama. Apa yang Nabi buat dan apa yang tengah Nabi buat ketika itu dan apa yang dan bila berlaku dan di mana benda itu berlaku. Kan? Nabi ketika itu sedang mengasingkan diri ke Gua Hira. Di Gua Hira, kan dia berkhalwat di Gua Hira. Khalwat tu maksudnya mengasingkan diri. Kan, kalau kamu khalwat seorang-seorang untuk nak mendekatkan diri kepada Allah, itu dapat pahala. Kalau kamu khalwat lelaki perempuan di tempat yang asing, maka itu dapat dosa. Kan kedua-duanya adalah khalwat. Khalwat itu maksudnya adalah mengasingkan diri. Kan? Mengasingkan diri. Nabi mengasingkan diri daripada masyarakat jahiliah. Dia tak mahu bercampur dengan masyarakat jahiliah ketika tu. Jadi dia mengasingkan diri sebab dia terlalu teruk dah kan. Masalahnya waktu tu dia adalah seorang bukan penyembah berhala, tetapi dia bukan seorang rasul ketika itu kan. Maka dia tak wajiblah menyuruh orang kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia bukan rasul. Kalau dia rasul maka dia wajib, tapi sebelum tu dia bukan rasul, maka dia tidak wajib untuk menyampaikan dakwah. Jadi dia pun duduk seorang-seorang kan. Berlainan dengan kita hari ini, kalau kita ada dalam masyarakat yang teruk, kita tidak boleh mengasingkan diri sebab kita dituntut untuk berdakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kan. Allah kata kamu sebaik-baik umat. Kan? Kenapa kita ni sebaik-baik umat? Kerana kita menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kita suruh orang buat baik dan kita suruh orang kita larang orang daripada munkar, kita mencegah orang daripada munkar. Kan berbanding dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu yang wajib untuk menyampaikan dakwah ataupun wajib menyampaikan agama seruan kepada Allah Ta'ala adalah Rasul saja. Tapi kalau umat-umat dia penganut agama
Rasul, agama Nabi, agama yang bertauhidkan Allah, mereka tak wajib. Kan mereka duduk mereka duduk rumah mereka sekadar buat amal ibadah cukup untuk mereka masuk syurga. Kan mereka tak wajib untuk nak mengajak orang. Yang wajib mengajak orang adalah Nabi saja. Kan jadi Nabi Muhammad tidak ada salahnya ketika tu. Walaupun beliau adalah orang yang menyembah Allah, tapi tidak ada salahnya kerana tidak ada tuntutan ke atas baginda untuk menyampaikan dakwah. Jadi persoalannya, ketika Nabi duduk di Gua Hira, ketika Nabi berada di Gua Hira, apa yang dilakukan oleh Nabi di Gua Hira? Nabi duduk buat apa seorang-seorang berkhalwat menyendiri di Gua Hira? Nabi buat apa? Ada siapa-siapa tahu? Ataupun ada sesiapa rasa dia cuba untuk nak jawab? Apa yang Nabi buat di Gua Hira? Beribadah dan memikirkan cara menyelamatkan umat daripada kesesatan jahiliah. Okey, betul. Beribadah dan memikirkan umat daripada kesesatan jahiliah. Kan? Cuma persoalannya, Nabi dia beribadah. Bagaimana dia beribadah sedangkan waktu itu Islam belum ada? Ya, maksudnya kamu tengok pasal sebelah tu, pasal 147 tu baru Isra Mi'raj kan. Tetapi masalahnya wahyu diterima sebelum Isra Mi'raj. Kan? Jadi apa yang Nabi buat? Dia beribadah macam mana kalau tidak diwajibkan lagi solat? Apa yang dia buat? Apa yang Nabi buat? Macam mana dia beribadah? Sedangkan solat tu hanya wajib selepasnya, selepas Isra Mi'raj. Sebelum tu tak wajib. Jadi bagaimana dia beribadah? Bagaimana dia beribadat? Ada jawapan? Ada siapa yang boleh beri jawapan? Jawapan tadi tepat. Siapa tadi? Alisha. Ya, Tadi jawapan tadi betul. Cuma soalan seterusnya, bagaimana Nabi bersolat? Sedangkan sebelum ketika itu, ketika Nabi duduk di Gua Hira, beliau masih belum Rasul, Islam masih belum datang. Jadi dia bersolat macam mana? Bagaimana dia bersolat? Dia bersolat cara apa? Ada siapa-siapa boleh jawab? Ada siapa-siapa? Fawaz ada jawapan? Fawaz. Mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Ya, benar. Ya, mengikut ajaran Nabi Ibrahim ataupun Nabi-Nabi sebelumnya. Kerana Nabi-Nabi sama saja kan. Nabi-Nabi semua adalah penyembah Allah Ta'ala. Mereka datang dengan seruan tauhid yang sama. Mereka datang dengan seruan bahawa Allah itu satu. Kan? Jadi kamu bebas lah nak memilih cara Nabi Ibrahim ke, kamu nak memilih agama Nabi Musa ke, agama Nabi Isa ke ketika sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ataupun sebelum kedatangan Islam. Tapi bila Islam dah datang, maka kamu tak boleh pilih agama lain kecuali Islam. Maka Nabi dia boleh pilih apa-apa saja agama ataupun apa-apa saja cara bersolat yang diajarkan kepada Nabi-Nabi yang lain. Kan? Jadi tidak ada masalah sebab masa itu Islam belum tiba. Jadi ketika dia duduk di Gua Hira, dia duduk bersendiri, dia duduk berkhawat, dia duduk berfikirkan umat kan, maka datanglah Jibril bagi wahyu. Jibril kata baca wa ma ana biqari. Nabi kata aku tak boleh membaca. Kan nak baca apa? Nabi seorang yang tidak boleh membaca, Nabi seorang yang ummi adalah orang yang tidak boleh membaca kan. Orang yang tidak boleh membaca, jadi dia tak boleh membaca. Maka Jibril pun mengajarkan, Sayyidina Jibril pun mengajarkan Nabi membaca ayat Quran kan. Dia peluk Nabi dan dia baca, kemudian Nabi ikut. Maka Nabi, seperti mana yang Imam baca tadi, Nabi ketika mana dia menyampaikan dakwahnya pada peringkat awalnya, banyak hamba yang mengikutnya. Kerana apa? Banyak golongan hamba dan golongan yang lemah yang banyak mengikut ajaran Nabi. Kerana apa? Ya, ada respon?
Siapa boleh jawab? Ashraf ada Ashraf? Ya, ada respon? Kenapa ketika itu ramai golongan hamba ataupun golongan yang lemah mengikut ajaran Nabi? Kenapa majoritinya adalah golongan yang lemah? Ya, ada siapa boleh jawab? Ada siapa yang cuba nak jawab? Ada sesiapa yang tak tahu tapi dia berminat untuk tahu? Saya Siapa tu saya? Aiman. Aiman, agak-agak kamu kenapa? Agak-agak lah kenapa banyak golongan lemah ataupun golongan hamba yang mengikut, yang menjadi Islam ketika itu, yang mudah menerima Islam. Kenapa orang lemah mudah menerima Islam tetapi orang yang kuat ataupun orang yang kaya susah untuk terima Islam, orang yang ada kedudukan, orang yang ada pangkat susah nak terima Islam ketika itu? Sebab Agak-agak dia dia tahu yang dia dah berkuasa memegang jawatan. Kenapa kalau dia berkuasa dia tidak mahu untuk terima dakwah Nabi, dia tidak mahu untuk masuk Islam? Dan kenapa orang lemah mahu untuk masuk Islam? Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Okey, baik. Sebab pada zaman jahiliah, masyarakat, kita katakan masyarakat Quraisy ataupun masyarakat Arab masa itu dah rosak. Mereka hidup dalam satu sistem yang rosak. Bila mereka hidup dalam sistem rosak, orang yang kuat ataupun orang yang kaya menindas orang yang lemah. Mereka tidak ada keadilan. Mereka tidak ada istilah adil. Yang ada pada mereka, siapa yang kuat dia menang, siapa yang lemah dia kalah. Yang kuat untung, yang lemah rugi. Yang kuat menindas dan yang kuat ditindas. Itu adalah norma masyarakat jahiliah ketika itu. Mereka tidak terbela orang yang lemah. Jadi apabila Islam datang dengan satu modul yang membawa keadilan, bahawa semua orang di sisi Allah Ta'ala adalah sama, yang membezakan hanyalah takwa, maka golongan hamba merasakan ini adalah ajaran yang terbaik, sebab mereka tahu bahawa tidak ada yang boleh bela mereka kecuali Islam, Islam memberi hak sepatutnya kepada semua orang, Pun gitu, ada juga golongan kaya yang menerima, golongan orang kaya ataupun orang kuat ramai yang menolak sebab mereka takut kedudukan mereka ataupun kedudukan mereka selama ni hilang, dan mereka takut perbuatan penindasan mereka tu tidak dapat diteruskan. Mereka nak tindas orang, mereka nak beli hutang dengan riba, hutang RM10 bayar RM1,000, mereka nak buat macam tu tak boleh dah, nak ambil untung macam tu. Mereka nak berasah hamba, mereka nak layan hamba dengan teruk pun tak boleh dah, sebab semua orang ada hak. Jadi mereka takut, mereka tak boleh buat benda-benda tu. Cuma persoalannya, kenapa walaupun seolah-olah Islam datang dengan hak, seolah-olah Islam datang memberi hak kepada orang miskin saja, kenapa masih ada orang kaya seperti Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar, Saidina Abu Bakar dan Saidina Osman yang masih nak peluk Islam, sedangkan mereka ni kaya. Mereka tak takut ke hilang tu? Mereka tak takut ke kehilangan kehilangan segala kedudukan atau harta mereka? Islam kena bayar zakat, kena keluar zakat, kuranglah harta mereka. Macam mana? Siapa boleh? Siapa yang rasa dia nak jawab? Ataupun dia teringin nak jawab? Ada jawapan? Faham tak soalan? Okey. Ada jawapan?
Okey, biasa jawab lah. Tak ada orang nak jawab. Okey, baik. Jadi sebab mereka tahu walaupun hamba mendapat haknya ataupun orang-orang lemah mendapat haknya, itu tidak menafikan hak mereka kan. Kita bagi hak kepada golongan yang lemah, tetapi kita tidak pernah menafikan golongan yang kaya kan. Orang kaya pun boleh hidup zaman orang kaya pun boleh hidup orang kaya pun boleh hidup, boleh jadi kaya kan. Kita tidak menghalang orang untuk jadi kaya, cuma kena bayar zakat kan, kena bagi hak mereka kepada orang lain kan, tetapi tidak menafikan hak mereka. Jadi bila orang kaya, kalau mereka tidak ada niat jahat ataupun hati mereka tidak ada niat untuk menindas orang, jadi mereka seperti Saidina Abu Bakar, Saidina Osman masih boleh menerima Islam sebab mereka betul-betul faham dengan keadilan Islam. Baik. Aiman, baca pengajaran. Pengajaran. Iktibar. Iktibar. Pengajaran yang dapat diambil daripada kisah ini ialah Nabi Muhammad SAW tidak suka dengan kesesatan masyarakat, beribadah dan bermunajat kepada Allah SWT untuk memohon petunjuk, menunaikan amanah untuk menyampaikan dakwah, bersabar dan istiqamah menyampaikan dakwah. Kan pengajarannya Nabi tidak suka dengan kesesatan kan, Nabi tidak redha dengan kesesatan walaupun waktu tu Nabi belum dilantik menjadi Rasul, tetapi sebagai seorang yang mentauhidkan Allah, seorang yang menyembah Allah, mereka tidak akan redha dengan kesesatan kan. Jadi waktu itu Nabi tidak ada kekuatan, Nabi tidak ada kuasa. Jadi apa yang boleh Nabi buat hanyalah berdoa kan, sebab tu Nabi duduk di Gua Hira, Nabi mengasingkan diri dan Nabi bermunajat, berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi beramanah, menunaikan amanah, menyampaikan dakwah kan. Kerana sifat Nabi apa? Siapa ingat sifat wajib bagi Nabi? Sifat wajib. 4 sifat wajib bagi Nabi. Kita belajar di kampus sekolah kita. Amanah dengan syudik. Tabligh tu maksudnya apa? Tabligh. Menyampaikan. Ya, menyampaikan. Dan amanah. Kita ada sifat tabligh, Nabi ada sifat tabligh, Nabi ada sifat amanah. Dia tulis sini menunaikan amanah untuk menyampaikan dakwah. Kan, Nabi itu menyampaikan dakwah. Dia ada sifat tabligh, dia menyampaikan. Dan dia ada sifat amanah. Kalau dia sembunyikan wahyu, kan, yang susah-susah, yang menyebabkan orang benci, saya kata. Kan arahan yang menyebabkan orang benci, dia tak mau cakap, dia diam, maka dia seorang yang tidak amanah kan. Tapi Nabi seorang yang amanah. Dia suka ke, dia berat hati ke, orang suka ke, orang benci ke, maka dia tetap sampaikan apa saja daripada Allah Ta'ala, maka dia sampaikan. Sebab kerja Nabi adalah menyampaikan dakwah, menyampaikan agama. Dan jadi kalau dia tidak menyampaikan, bermakna dia khianat. Dan Nabi mustahil bersifat dengan sifat khianat. Jadi mustahil lah Nabi buat. Nabi tidak sampaikan. Memang Nabi akan sampaikan sebab dia Nabi. Okay. Dan bersabar dan istiqamah dalam menyampaikan dakwah. Kamu belajar sebelum ni, kamu akan belajar berapa tahun Nabi sebelum hijrah kan. Nabi hanya memerintah Madinah selepas berapa tahun kan. Bukan Nabi itu terus jadi pemerintah. Nabi boleh Nabi menunjukkan satu model kepada kita bahawa orang yang tidak ada kuasa pun boleh mengamalkan Islam, orang yang ada kuasa pun boleh mengamalkan Islam. Seterusnya kita masuk bab Isra dan Mi'raj. Okey, minta siapa-siapa secara sukarela untuk menceritakan kepada saya dan kepada kawan-kawan semua apa yang dia faham berkenaan Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad naik ke langit untuk mementikkan
waktu solat. Memendekkan waktu solat. Okey. Baik. Lagi ada respon lain? Apa yang berlaku pada peristiwa Isra' dan Mi'raj? Selain siapa yang boleh cerita? Sikit secara ringkas je. Saya bukan nak cerita daripada langit pertama jumpa siapa, langit kedua jumpa siapa. Tak mau. Kita nak ringkas saja. Apa yang boleh ceritakan Isra' Mi'raj? Kamu sambut setiap tahun. Apa-apa saja cerita. Bagi yang tanya Isra' Mi'raj tu kenapa? Kamu boleh cerita tu. Apa saja yang terlintas di hati kamu, di pemikiran kamu. Okey, ada tak? Siapa nak nak cerita sikit? Nabi menaiki burak. Nabi menaiki burak. Naiki burak. Pergi ke mana? Pergi ke Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Buat apa di Masjid Al-Aqsa? Solat. Jadi imam kepada semua Nabi-Nabi. Rasul-Rasul. Okey, betul. Lepas Nabi solat di Masjid Al-Aqsa, Nabi pergi mana pula? Balik Mekah. Tak, dia pergi ni. Naik ke langit. Naik ke langit. Kenapa Nabi naik ke langit? Kenapa Nabi naik ke langit? Naik ke langit untuk mendapatkan wahyu. Tu mendapatkan wahyu. Ya kan wahyu apa? Bukan selalunya malaikat Jibril turun ke bumi bagi wahyu ke? Malaikat Jibril turun ke bumi dan menyampaikan wahyu kepada Nabi. Kenapa Nabi naik ke langit? Okey, tak apa. Kita baca dulu. Mungkin minta seorang baca. Fawaz boleh baca. Baca apa, Ustaz? Baca Isra' dan Mi'raj 147. Dan kat skrin pun ada. Kat buku pun ada. Boleh tak baca? Okey, kalau Fawaz tak boleh baca, orang lain baca. Siapa yang baca? Saya Ustaz. Siapa tu? Aiman ke? Okey, baca. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sentiasa setia mempertahankan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, bapa saudara Nabi Abu Talib membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau tidak memeluk Islam. Kematian mereka berdua menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka cita. Kedukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Terubat. Apabila baginda dibawa mengembara menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang berikut ialah kronologi ringkas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, baca sama. Nabi Muhammad SAW dibawa pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dalam perjalanan, baginda ditunjukkan dengan berbagai gambaran yang akan berlaku kepada umat baginda. Baginda menjadi imam solat kepada para Nabi di Masjid Al-Aqsa. Baginda dibawa Mi'raj merentas 7 lapisan langit sehingga ke Sidratul Muntaha.
baginda menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima Kefarduan. kefarduan solat 5 waktu. Baginda turun ke Mekah sebelum subuh dan menceritakan pengalaman baginda kepada penduduk Mekah. Okey, baik. Jadi, apa itu makna Isra'? Kan Isra' dan Mi'raj. Isra' lain, Mi'raj lain. Kan Isra' apa? Mi'raj apa? Isra' apa? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kan perjalanan Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana? Palestin. Palestin kan. Mekah ke Baitul Maqdis. Kalau kita naik kapal terbang mungkin sejam ataupun 2 jam kan. Nabi kalau naik kapal terbang lah, tapi kalau berjalan ataupun berjalan kan mungkin makan masa berbulan kan. Tiba-tiba Nabi claim, dia kata semalam saja dia pergi Baitul Maqdis, dia balik ke Mekah kan. Bukan setakat tu kan, dia juga melakukan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Betul. Sidratul Muntaha tu apa benda? Apa itu Sidratul Muntaha? Siapa boleh beritahu saya apa itu Sidratul Muntaha? Ya, ada jawapan? Ada ataupun pernah dengar tapi tak pasti. Beritahu apa yang kamu dengar. Apa yang kamu pernah dengar tapi tak pasti. Pernah dengar tapi tak pasti. Apa yang kamu dengar? Saya dengar macam agak-agak apa itu? Ya. Langit tu. Langit. Langit. Okey. Sidratul Muntaha dia adalah lapisan atas sikit pada langit. Atas langit ketujuh, maka Sidratul Muntaha. Lepas langit barulah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha tu paling atas kan. Jadi maka Nabi di situlah Nabi diperlihatkan Tuhan kan. Bukan bermakna Tuhan di situ, Tuhan tak duduk situ. Cuma Nabi nampak Tuhan dekat situ kan. Tuhan tunjuk rupa dia, Tuhan tunjuk diri dia masa Nabi duduk dekat Sidratul Muntaha kan. Seolah-olah macam kita tengok dekat TV lah. Kita tengok TV, kita nampak orang berlakon filem dalam TV kan. Tapi bukan maknanya orang berlakon filem tu betul-betul duduk dalam TV, betul tak? Kan memang berlakon filem tu duduk dalam TV. Buka TV ni ada orang. Ni ada Ira Aziz. Ada macam tu. Ada TV, ada orang dalam TV. Tak ada kan orang tu tak duduk dalam TV, tapi kita nampak orang tu duduk dalam TV. Begitu juga dengan Sidratul Muntaha. Nabi dia nampak Tuhan menampakkan dirinya di situ kan. Kenapa kamu kata bukan memang Tuhan duduk di situ ke? Baik. Dulu peristiwa Nabi Musa, kalau kamu ingat, Nabi Musa nak tengok Tuhan di mana? Ingat tak peristiwa Nabi Musa nak ya betul Bukit Tur Sina. Kemudian Tuhan menampakkan cahaya baru kan, tak menampakkan diri je. Terus Nabi Musa pingsan dan Bukit Tur Sina tu berkecai kan, sebahagiannya berkecai kan. Jadi adakah kalau Tuhan menampakkan diri dia di situ, maknanya Tuhan dia turun duduk di Bukit Tur Sina? Macam tu ke? Tak kan, dia cuma menampakkan diri dia di situ kan. Begitu juga dengan Sidratul Muntaha. Bukan bermakna Nabi Tuhan duduk dekat Sidratul Muntaha, duduk situ. Tuhan dia tak duduk di mana-mana kan, dia tidak bertempat kan. Jadi Nabi lihat Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha kan. Dan Nabi melihat Tuhan, tetapi Nabi tidak boleh gambarkan bagaimana Tuhan. Nabi kata indah sangat kan, tapi Nabi tak tahu nak gambarkan macam mana. Sebab tidak boleh digambarkan dengan mana-mana perkataan kan. Tidak pernah dilihat kan, tidak pernah digambarkan. Dan itulah kehebatan Nabi kita. Antara kehebatan Nabi kita,
Nabi Musa dia nak tengok Tuhan. Nabi Musa hebat, seorang Nabi Ulul Azmi kan. Allah bersayang dia. Nabi Musa nak tengok Tuhan. Bukan Tuhan nak tunjuk, Nabi Musa yang nak tengok. Kemudian bila mana dia nak tengok, sebab Tuhan sayang dia, dia itu Nabi, maka Tuhan pun menampakkanlah dirinya di Bukit Tur Sina. Kan, tetapi tidak sempat Tuhan menampakkan dirinya. Maka Nabi Musa pingsan kan. Tapi Nabi Musa dengan Tur Sina siapa lagi kuat? Tur Sina. Nabi Musa. Kan Tur Sina hancur. Kan Tur Sina hancur, Nabi Musa tak hancur, dia cuma pingsan kan. Macam Al-Quran lah. Al-Quran law anzalna ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kan Tuhan kata, kalau Tuhan turunkan Al-Quran ke bukit, nescaya dia akan hancur sebab Quran ni terlalu berat, amanahnya berat kan. Quran ni terlalu berat, susah, tidak boleh ditanggung oleh bukit, tidak boleh ditanggung oleh gunung-gunung. Gunung tak boleh tanggung. Tetapi macam mana kita boleh dapat Quran? Tuhan bagi dekat siapa Quran ni? Tuhan turunkan ke siapa? Ke bukit. Nabi Muhammad. Ke dada Nabi Muhammad. Maka dada Nabi Muhammad dia boleh tanggung. Dada Nabi ni lagi kuat daripada gunung kan. Kalau Tuhan ni kalau bukit ataupun gunung, kalau Tuhan turunkan ke bukit ni, saya dia tidak akan mampu tanggung kan. Dia tidak akan mampu tanggung, dia akan hancur kan. Tetapi Nabi boleh tanggung Quran sebab Nabi kuat kan. Begitu juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa dia nak tengok Allah, dia tak boleh kan sebab dia tak cukup kuat. Tapi dia sekadar pingsan, tapi gunung tu dia hancur. Tetapi Nabi Muhammad dia boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat dia mampu melihat, Tuhan bagi kemampuan untuk dia melihat, bahkan dia tak minta pun untuk nak lihat, tetapi Tuhan yang nak tunjuk kan, sebab kekasih dia. Nabi Muhammad adalah kekasih Tuhan, kekasih Allah, Habibullah. Habibullah tu maksud dia kekasih Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, orang yang khapat sangat kan, teman yang sangat khapat dengan Allah Ta'ala. Antara teman dengan kekasih, mestinya kekasih tu lebih utama kan. Maka Nabi sedih sangat ketika sebelum berlakunya Isra' Mi'raj, disebut sebagai Amul Huzn ataupun kita kata tahun kesedihan. Nabi sangat sedih. Sebab apa Nabi sedih? Tahun sebelum tu, tahun paling menyedihkan bagi Nabi kerana Allah. Sebab isteri dengan saudara dia meninggal. Ya, isteri dah wafat. Isteri dah Khadijah wafat. Isteri paling Nabi sayang. Dan Abu Talib dah lah bela Nabi ataupun jaga Nabi sejak dari kecil. Lepas tu bila dah besar, dia sokong pula Nabi kan, dia sentiasa menyokong dakwah Nabi. Lepas tu bila dia nak wafat, dia tidak wafat dalam keadaan dia memeluk Islam. Bertambah-tambahlah kesedihan Nabi kan. Tak cukup dengan Khadijah, dengan Abu Talib pula meninggal dunia. Jadi memang sangat sedih, tidak dapat dibayangkan kesedihannya kan. Orang yang sangat Nabi sayang kan, wafat ataupun meninggal dunia. Maka Nabi tetap menjalankan dakwahnya kan. Nabi seorang yang amanah, seorang yang tabligh menyampaikan dakwah, dia tetap menyampaikan dakwah, tapi hati Nabi dia masih juga ada hati sebagai manusia, dia sedih kan. Jadi kesedihan Nabi tu Tuhan nak pujuk Nabi dengan Tuhan jemput dia naik ke langit kan. Di samping Tuhan jemput dia naik ke langit untuk menguangkan kesedihan kan, apa tujuan utama ataupun tujuan lain? Tujuan utama Nabi naik ke langit, Nabi diperjalankan ke langit. Dia bukan naik sendiri-sendiri, dia diperjalankan naik ke langit. Asra bi abdihi, memperjalankan hamba-Nya. Bukan dia sendiri jalan ke sana, bukan dia sendiri yang pergi, dia diperjalankan. Okey, apa tujuan utama? Tengok kotak nombor 5 tu, kronologi. Apa tujuan?
Ada siapa tahu apa tujuan utama? Memfardukan solat 5 waktu. Ya, difardukan solat 5 waktu. Ya. Uh, difardukan solat 5 waktu. Yang menunjukkan bahawa solat ni adalah satu perkara yang sangat penting, perkara yang paling penting. Dan ibadah lain pun penting. Ibadah lain pun penting, wajib. Wajib. Tetapi solat ini Tuhan tidak turunkan perintahnya. Tuhan tidak memerintahkan untuk solat ni melalui malaikat Jibril. Biasanya Tuhan perintahkan malaikat Jibril turun kan. Malaikat Jibril bagi wahyu. Sama ada dalam rupanya sendiri ataupun malaikat Jibril bagi dalam keadaan bunyi seperti loceng. Dia datang dengan bunyi seperti loceng untuk wahyu yang sangat berat kan. Ataupun Nabi dapat melalui mimpi kan, mimpi seorang rasul tu benar kan, kan dia boleh dapat kan, Tuhan boleh turun kan, Tuhan boleh utuskan malaikat Jibril untuk hantar kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Bahkan tak perlu malaikat Jibril pun Tuhan boleh menyampaikan kan dalam tidur Nabi kan, ke Nabi mimpi, maka itu adalah wahyu. Tetapi tiba-tiba dalam menyampaikan suruhan solat, Tuhan perintahkan Nabi untuk naik ke langit kan, sebab nak bagi tahu betul-betul bahawa ini bukan calang-calang punya, ini adalah perkara paling utama bagi seorang Islam. Itu lepas dia mengucap 2 kali syahadah, maka perkara yang paling besar adalah solat kan. Tutup aurat apa semua tu penting kan, zakat tu penting, haji tu penting kan, semua penting. Cuma yang ini lagi penting kan. Dalam kubur nanti pun ditanya, perkara pertama ditanya adalah solat kan. Kalau tak lulus solat, kena kan. Kalau tak lulus solat, maka yang lain tu confirm lah jadi lagi semakin berat kan. Jadi ini adalah satu perkara yang serius, perkara yang penting. Maka Tuhan panggil Nabi ke langit kan, melihat Tuhan sendiri dan menerima terus direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhirnya dia balik. Nabi pun balik malam tu, Nabi balik ke Mekah, Nabi turun ke Mekah dan Nabi ceritakan kepada sahabat-sahabatnya kan. Ada yang tidak sampai terus ke sahabatnya. Nabi beritahu sebahagian orang, misal kata Sayyidina Abu Bakar tidak sampai terus ke telinga dia kan. Jadi semasa selepas berlaku Isra Mi'raj ni lah banyak menyaksikan sahabat yang dahulunya sahabat yang memeluk Islam menjadi kufur, menjadi murtad. Mereka murtad sebab mereka tak boleh terima, akal mereka tidak boleh terima logiknya peristiwa Isra Mi'raj ni. Logik mana boleh terima kan? Di zaman tak ada kapal terbang, di zaman tak ada roket, atau kalau zaman kita ada roket pun, kalau kita pergi bulan saja pun, bukan langit, bulan naik sehari semalam pun orang dah tak percaya kan. Ini kan pula langit kan, memang tak logik kan. Jadi ada orang yang murtad kan. Sahabat lain yang tidak murtad, bila ditanyakan, oh ya, hampa percaya ke Nabi tu dia pergi Masjid Al-Aqsa, lepas tu dia naik ke langit, lepas tu dia balik dalam semalam saja kan. Sahabat-sahabat lain dia kata, oh betul kan Nabi cakap macam tu, betul kan Nabi cakap begini kan, betul kan Nabi cakap begitu. Tak apa, kami nak pergi sahkan sendiri dengan Nabi kan. Kalau tak apa, kami nak sahkan dulu, kalau Nabi cakap macam tu baru kami percaya kan. Mereka takut itu cuma provokasi daripada orang kafir Quraisy kan. Tetapi berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, bila mana mereka tanya Sayyidina Abu Bakar, kamu percaya ke bahawa Nabi tu pergi Isra Mi'raj sekian, satu malam saja balik semula? Abu Bakar kata, kalau Nabi cakap macam tu, betul lah kan. Dia tak payah pergi confirmkan Nabi, dia tak payah pergi tanya Nabi, betul ke ya Rasulullah kan. Dia tak payah macam tu, dia tu percaya. Kalau Nabi cakap apa, percaya kan. Dia tak dengar lagi pun dia dah percaya lah kan. Maka disebabkan oleh peristiwa itulah Sayyidina Abu Bakar tanpa sebarang keraguan kan. Orang lain pun tak ragu, sahabat-sahabat lain tidak ragu.
Cuma mereka percaya, mereka nak dengar daripada Nabi. Kan? Tetapi Sayyidina Abu Bakar beliau percaya sebelum beliau dengar daripada Nabi lagi, beliau dah percaya. Jadi beliau digelarkan sebagai As-Siddiq, satu gelaran agung untuk sahabat kan Nabi. Nabi bagi gelaran kepada beliau iaitu As-Siddiq ataupun membenarkan. Kan? Itu gelaran agung lah yang sahabat dapat. Baik. Akhirnya peristiwa Isra Mi'raj pun habis kan berlaku kan, yang memberi satu ujian yang besar untuk umat Islam ketika itu, sama ada dia nak percaya ataupun tidak. Kemudian ketika Nabi berusia 53 tahun, ketika Nabi berusia 53 tahun, berlakulah satu peristiwa yang besar, iaitu peristiwa hijrah ke Madinah. Kan? Ketika itu Nabi, sahabat dah tidak tahan lah, diganggu oleh orang kafir. Orang kafir Quraisy ganggu macam-macam lah. Mereka buat bukan setakat ganggu, bukan setakat ugut, bukan setakat pukul, maka malah mereka membuat pemulauan selama 3 tahun. Kan? Ataupun 3 tahun itu secara literalnya ataupun secara yang tercatat secara rasminya 3 tahun di pulau, tetapi sebenarnya hampir 10 tahun juga kan, 10 tahun para sahabat di pulau semenjak daripada 3 tahun pertama dakwah secara terang-terangan kan. 3 tahun dakwah secara sembunyi, selepas 3 tahun barulah dakwah secara terang-terangan kan. Maka selepas 3 tahun itu sampailah hijrah, maka sahabat ditekan, atau orang Islam ditekan dengan teruk. Kan ada yang sudah berhijrah ke Habsyah. Hijrah pertama adalah hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah, kan kalau kamu bukankah pernah hijrah ke Habsyah? Ya, hijrah ke Habsyah adalah hijrah yang tidak menyeluruh. Sebahagian sahabat saja yang hijrah ke Habsyah, tetapi tidak semua kan. Nabi masih di Mekah ketika itu. Jadi peristiwa yang paling besar ataupun hijrah yang rasmi, yang wajib, yang Habsyah tu siapa nak pergi, siapa tak mau pergi nak duduk dengan Nabi, maka duduk dengan Nabi kan. Di samping mereka berhijrah ke Habsyah, mereka juga berdakwah ke sana kan. Mereka bukan lari semata-mata, mereka juga berdakwah di Habsyah kan. Tetapi itu tidak wajib kan. Kemudian bila berlaku peristiwa hijrah yang besar-besaran ni, barulah wajib, semua orang wajib untuk berhijrah dengan Nabi. Tinggalkan semua anak bini yang tidak mahu ikut berhijrah, tinggalkan harta benda, tinggalkan rumah, tinggalkan tanah, tinggalkan tanam-tanaman, tinggalkan haiwan ternakan, semualah mereka pergi sehelai sepinggang ke negara Madinah. Ini satu lagi ujian untuk orang Islam selepas Isra Mi'raj pun mereka diuji apa? Hijrah. Kalau kamu ada harta, zaman dulu misalkan tak ada bank, tidak ada duit kertas, yang ada hanya emas, kamu nak bawa emas berat pun tak boleh. Kamu nak bawa itu, kalau emas, kadang-kadang orang tak ada harta dalam bentuk emas. Harta ni adalah haiwan ternakan. Haiwan ternakan kalau ada 100 ekor, kan nak bawa 100 ekor kan. Mungkin nak boleh bawa seekor, 2 ekor kan. Nak bawa lebih tak boleh, takut orang kafir Quraisy detect, orang kafir Quraisy kesan kan. Jadi mereka tinggalkan semuanya dan pergi selai sepinggang saja, tak mau pergi di kesan. Itu adalah satu ujian yang sangat-sangat besar lah kan. Untuk umat ataupun untuk sahabat pada zaman tu. Sekarang ni kita tak disuruh dah untuk berhijrah. Kalau kita disuruh untuk berhijrah, mungkin kita pun akan langgar perintah hijrah juga kan. Kiranya kita disuruh macam mana, kita diarahkan macam mana sahabat diarahkan dulu kan, tinggal semua kan. Jadi agak mustahil ataupun agak sukar kan.
Jadi seterusnya ketika Nabi berusia 63 tahun ataupun 10 tahun selepas hijrah, akhirnya Nabi wafat. Nabi SAW wafat di rumah Sayyidatina Aisyah. Jadi ini ada satu garis masa perjalanan yang kamu tengok dalam bulat tu. Dalam bulat itu adalah tahun sebelum hijrah, kan? 2 tahun sebelum hijrah, 13 tahun sebelum hijrah. Macam ada Masihi, kita Masihi pun ada tahun sebelum Masihi, kan? Macam Aristotle, orang tanya berapa tahun, pada tahun berapa Aristotle dilahirkan. Mereka akan jawab, misal kata tahun 500 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi itu maksudnya sebelum Nabi Isa dilahirkan, kan? Itu adalah Masihi, kalender Masihi yang 2021 tu berdasarkan tahun Nabi Isa dilahirkan. Berbanding pula dengan hijrah adalah bermula ketika hijrah Nabi, kan? Bukan bermaksud 2021 ni, 2021 sebelum 2021 tu tak ada kehidupan. Tak, sebelum itu dah ada kehidupan. Cuma kalender kita bermula dikira permulaan tahun adalah ketika Nabi Isa lahir, kan? Kalau orang Islam, mereka kira berdasarkan hijrah Nabi. Perbezaannya adalah tahun Masihi mengikut matahari, kan? Mengikut perjalanan bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari maka setahun. Kiraannya 365 1/4. 365 hari dan 1/4 itu adalah hari yang dikira berdasarkan Masihi. Kalau hijrah, kita kira melalui peredaran bulan mengelilingi bumi, kan? Sebab tu Masihi, kita tengok sebulan ada 31 hari, ada 30 hari. Kalau hijrah, kita ada 29 atau 30 hari. Dan hijrah tu lebih sikit, kan? Hijrah tu harinya lebih sedikit. Jadi kamu tengok, okey, siapa nak baca? Seorang baca garis masa kehidupan Nabi. Siapa boleh baca? Ada siapa nak baca? Aiman, Fawaz? Daripada kiri Ustaz. Ya, daripada kiri. Daripada kiri. Baca lah. Kamu sebut macam ni. Tahun 53 tahun sebelum hijrah. 47 tahun sebelum hijrah. Okey. 53 tahun sebelum hijrah. Baginda Nabi. Okey. Tahun 47 sebelum hijrah. Tahun Baginda Nabi wafat. Ya. 45 tahun sebelum hijrah, Abdul Muttalib wafat. Ya. Tahun 33 sebelum hijrah, 20 tahun. Peristiwa Hilful Fudul. Ya, perjanjian Al-Fudul. Okey. 28 tahun sebelum hijrah, berdagang ke Syam dan berkahwin, 25 tahun. Ya. 18 tahun sebelum hijrah, 35 tahun. Peristiwa perletakan Hajarul Aswad. Ya. 13 tahun sebelum hijrah, dilantik menjadi Rasul, 40 tahun. Ya. 2 tahun sebelum hijrah, iaitu 51 tahun, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Hijrah ke Madinah. Ya, inilah permulaan dikira sebagai
tahun kita 1430 lebih tu, mula daripada sini lah hijrah ke Madinah. Sebelum ni kita kata 2 tahun sebelum hijrah, 13 tahun sebelum hijrah, 18 tahun sebelum hijrah, 28 tahun sebelum hijrah. Okey, sambung sebenarnya. 11 tahun. tahun selepas hijrah, 63 tahun baginda wafat. Ya, jadi garis masa ni sama ada kamu nak screenshot ataupun nanti saya beri QR code. Kamu boleh guna untuk rujukan kamu dan kamu buat nota berdasarkan yang ini. Boleh? Okey, dan kita sekarang ni kita akan main game. Kita akan main game kelas 1R dengan 1P, dua kumpulan berbeza kan, 1R lawan dengan 1P kan. Jadi seorang kena jawab wakil daripada 1R ataupun 1P untuk menjawab kan. Sebelum nanti konsep permainan kita seperti Jutaria kan, bagi setiap tempat tu kamu kena menjawab soalan kan, sama ada menjawab soalan ataupun kamu akan dapat bonus kan, bonus. Okey, akan diterangkan kemudian dalam game tu. Okey, kita ke game. Saya buka game. Sekejap. Okey. Saya namakan game yang saya buat ni sebagai tak tahu learn. Okey. Okey, boleh tengok. Okey, kalau tak faham nanti peraturan ni boleh tanya. Okey. So, yang turn dia tu, kita dadu tu kan, kalau 1R jalan bukan 1R jawab, kalau tak boleh jawab maka 1P lah pula kan, dia tak dapat apa lah. Kalau 1P jawab maka 1P lah akan dapat. Bukan kumpulan pertama, maksudnya siapa yang jawab dia dapat, maka dia dapat 1 bina.
dadu dulu untuk tengok siapa yang mula dulu. Okey, 1P dulu tengok putar dadu siapa mula. P 4. Okey, 1R pula. Satu P tadi ni 4. 1R 5. Okey, 1R mula dulu. Okey, sorry lah dadu saya yang pusing yang ni. Kami tidak adil lah. Ini bukan konspirasi tu. Ini semua auto ketekan saja. Okey, baik. 1R. Siapa nak jawab dulu sebelum kita putar dadu? Ada siapa yang volunteer nak jawab? Mewakili 1R untuk pusing yang pertama. Okey, cepat. Okey, tak apa. Nanti 1R boleh siapa-siapa saja. Okey, kita jalan ni. Oh, nanti wakil dulu. Siapa yang tahu. Okey. Baik, jalan 2. Untuk dibersihkan hatinya 20 saat. Mula. Umur hingga 3 tahun. Apa? Berapa? Berapa tahun? Tak dengar. 2 hingga 4 tahun. Salah. Jawapannya adalah 2 tahun. 1R tidak mendapat mata sebarang duit, sebarang dinar. 2 tahun. Kan? Bukan 2 hingga 4, 2 tahun. Kan? Itu betul. Okey, 2 hingga 4 tahun. Okey, boleh betul-betul. Betul. Boleh 1 dinar. Okey, boleh 2 hingga 4 tahun. Sekitar tu tidak ada umur yang tepat. Takkan dadu untuk 1 P. P, 1R. Satu. Oh, 1 pizza sampai ke muka. Tak perlu sagam. Warna merah. Soalan. Pada tahun berapakah Nabi berdagang ke Syam? Pada tahun berapa hijrah Nabi berdagang ke Syam? Tahun berapa hijrah? Tahun berapa? Tahun berapa hijrah? Ini masa berlangsung. Masa berjalan. Sebelum hijrah. Okey, kita tengok jawapan. Baginda berdagang ke Syam pada usia 25 tahun, iaitu sekitar 28 tahun sebelum hijrah. Oi, batas ni. Okey, masing-masing sudah mengumpulkan 1 dinar. Okey, sudah ada 6 dinar. 5 dinar tu kita bagi untuk modal perjalanan. Kita ada 1 dinar. Tadi modal perjalanan sama nomor dapat 5 dinar. Kita bagi duit tambah. Okey. Seterusnya 1A. Kita akan dadu. Betul. Sudah sampai ke Tunis.
51 tahun. 51 tahun. Baik, kita tengok jawapan. Nabi diperjalankan ke Masjid Aqsa dalam peristiwa Isra' oleh Malaikat Jibril. Dalam peristiwa Isra' bukan oleh Malaikat Jibril, silap ni. Pada usia 5 tahun selepas Siti Khadijah, pada usia 51 tahun. Betul? 51 tahun. Jadi 1 dinar. Okey. Baik, seterusnya kita bicarakan tadi. QR code tu boleh scan untuk mendapatkan enam QR code. Satu QR code tu boleh scan untuk mendapatkan apa benda garis waktu tu. Okey, ke Dhaka. Ya. So sampai ke Dhaka katanya. Bangladesh. Sekarang ni jawab soalan. Pada tahun berapa hijrah ke? Pada tahun bila ke dalam hijrah Nabi menerima wahyu pertama? Pada tahun berapa? 13 sebelum hijrah. Baik, kita tengok jawapan. Nabi dilantik menerima wahyu pertama di Iraq pada usia 40 tahun. 7 tahun ke 13 sebelum hijrah. Nah. P. Baik, seterusnya satu rajin memutarkan jawapan. Memutarkan dadu. Rajin. Tak ada ditulis. 4. 4. Saya lagi merah. Jawab soalan. Aman Jordan. So, sampai di Jordan di musim PKP ni. Pada tahun berapakah Nabi mengahwini? Pada tahun berapa hijrah Nabi mengahwini Sayyidatina Khadijah 29? Berapa hijrah? Ke umur berapa? Umur berapa? Tak ada jawapan. Rugi, tak ada jawab. Baik, kita tengok jawapan. Kali jawab. Okay, jawapan. Nabi mengahwini Sayyidatina Khadijah pada tahun 28 sebelum hijrah. 28 tahun sebelum hijrah. Nabi mengahwini Sayyidatina Khadijah. Tak ada yang beri masalah. Baik, ini satu kali. Okey, mesti juga di Aman Jordan. Okey, transit tu sama. Soalan. Pada tahun berapakah berlakunya peristiwa banjir besar sehingga meruntuhkan Kaabah? Tahun berapa? 20 saat. Sekarang. 1P. 18 sebelum hijrah. Okey, kita tengok jawapan. 18 tahun sebelum hijrah. Baginda pada tahun 18 sebelum hijrah. Betul. Mereka untuk satu tim menggunakan tak cukup, tak berapa mencukupi. Jadi siapa memperoleh 10 maka dia pemenang. Okey, sebenarnya kita dapat 10 dulu dia menang. Pada peluang. Apa peluang? Ada soalan. Anda bertemu seorang pemuda yang memberikan satu dinar, dapat satu malaikat percuma. Tak payah jawab soalan. Malaikat percuma. Satu A, satu B pula. Mungkin. B pula. Tengok apa peluang lah. Kalau jumpa wasir yang minum air di situ, wasir ni ialah air dekat panah pasir tu, dapat minum air, dapat satu dinar. Dapat air
Peluang. Kita tengok. Kerana di Bukit Pasir pihak lawan boleh bergerak 2 kali. Okey, tak ada soalan sini. Boleh bergerak 2 kali. Okey, sekali lagi bergerak. Takkan ragu. Satu. Okey. Satu P. Tadi hilang satu satu R malam ni hilang satu turn. Satu P pula. Soalan. Satu P. Soalan ni ke peluang? Soalan. Satu P soalan. Berapa tahun selepas Rasulullah Nabi berhijrah ke Madinah? 20 saat dari sekarang. Jawab. Berjaya jawab benar. 18. 13 tahun selepas kerasulan. 13 tahun selepas Rasulullah. Kita tengok jawapan. Nabi berhijrah ke Madinah selepas 13 tahun Rasulullah. 13 tahun selepas Rasulullah. Ini adalah P dengan 10 Dina yang jadi titik. Okey, pasal itu kita boleh campuran dalam nama kepemimpinan ini tahniah. Dan kepada satu A, bersedihlah. Ini dan jangan bersedih ni. Kira ada lagi yang kita kena cakap baik-baiklah. Sepatutnya bersedihlah. Anda telah kalah. Okey, anda telah kalah. Jadi, apa yang anda dapat daripada inovasi ini, sepatutnya anda boleh membezakan ataupun menentukan tahun kan, berapa umur Nabi, berapa tahun hijrah kan, bila berlakunya peristiwa mana yang berlaku dahulu kan. Misal kata saya tanya, okey, siapa nak jawab? Ibunda Nabi wafat dulu ke Nenda dia wafat dulu? Aminah wafat dulu ke Abu Muttalib wafat dulu? Siapa yang wafat dulu? Aminah mak Nabi dulu ke Abdul Muttalib, tuan Nabi dulu yang wafat? Abdul Muttalib? Mina. Aminah kan? Aminah, tengok tu Aminah 47 tahun sebelum hijrah. 2 tahun selepas itu baru Abdul Muttalib wafat kan? Faham tak Iman? Tahun sebelum hijrah macam kalau yang mana kamu tengok garis masa ni, yang mana ke kiri tu maksud dia yang dahulu kan, yang ke kanan tu dia kemudian. Contoh saya bagi yang mana dahulu berlaku antara peristiwa Isra Mi'raj dan hijrah. Peristiwa Isra Mi'raj dan hijrah mana dahulu? Nabi Isra Mi'raj dulu ke hijrah ke Madinah dulu? Isra Mi'raj dulu. Sebab Isra Mi'raj tahun ke berapa hijrah? Tahun ke berapa hijrah? 24 Hijrah. 24 hijrah? Tahun hijrah. Mana tahun hijrah? Tahun hijrah dalam bulat tu. Isra Mi'raj tahun bila hijrah? 2 hijrah. Hijrah selepas itu. Macam mana boleh 2 hijrah? 2 hijrah maksudnya 2 tahun selepas hijrah. Kalau Isra Mi'raj sebelum hijrah. Jadi tahun berapa? Isra Mi'raj berlaku tahun berapa hijrah? Isra Mi'raj tahun berapa hijrah berlaku? 2 tahun sebelum hijrah. Ya, 2 tahun sebelum hijrah kan. Lepas Isra Mi'raj 2 tahun lepas tu baru hijrah kan. Contohnya Nabi dilahirkan, diputrakan 53 tahun selepas Nabi lahir baru hijrah. Jadi Nabi disebut kelahirannya tahun 53 tahun sebelum hijrah. Nampak? Okey. Pada tahun berapa
selepas lahir Khufu 33 tahun selepas itu barulah hijrah. Faham tak? Nampak kan? Okay, jadi garis masa ni kamu boleh buat nota kamu. Macam ni lah saya minta buat garis masa ni, nota kamu berdasarkan yang ini kan. Faham? Jelas? Yes. Baik. Jadi kesimpulannya hari ini sepatutnya kamu boleh dapat apa yang peristiwa yang berlaku selepas kerasulan. Boleh siapa-siapa sebut apa peristiwa, sebut peristiwa saja selepas kerasulan. Apa peristiwa besar yang berlaku? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj lagi. Peristiwa penetapan Hajar Aswad. Hajar Aswad selepas kerasulan, bukan sebelum. Selepas kerasulan. Kalau selepas kerasulan belah kanan, kerasulan belah kanannya apa? Hijrah Apa ke yang berlaku? Madinah. Hijrah ke Madinah. Dan Isra Mi'raj, hijrah ke Madinah lagi. Baginda wafat. Ya, baginda wafat. Itu adalah peristiwa yang berlaku. Kamu semua kamu tahu sebenarnya peristiwa-peristiwa ni kan. Kamu dah pernah dengar di sekolah benar. Kamu tahu semua peristiwa ni. Masalahnya adalah kamu tidak tahu yang mana dahulu, yang mana. Jadi saya faham dengan ini saya buat link dan QR code yang ada garis besar kita ini. Saya harapkan semoga kamu boleh garis masa ni boleh jadi rujukan kepada kamu untuk kamu ingat kan, yang dahulu yang mana kemudian kronologi sirah Nabi kembalikan secara umumnya. Baik, jelas semua. Ada persoalan, Tak ada. ada sebarang kemusykilan. Baik, jadi terima kasih daripada saya, itu saja. Jadi siapa yang tak isi lagi boleh isi kehadiran. Isi kehadiran saya terbagi dah. Tolong sebelah pokok kita